Berikut adalah 10 perkara asas pelaut perlu tahu sebelum sign on kapal. Sign on adalah perkara yang paling berat sekali, terutamanya bila terpaksa berjauhan dengan ahli keluarga, anak isteri, sahabat andai dan juga kekasih untuk satu tempoh yang sangat panjang. Namun, kerana ini adalah tanggungjawab anda untuk menyara keluarga, menampung perbelanjaan, komitmen bulanan dan juga pilihan kerjaya, pakaian terpaksa dikemaskan. Segala sijil dan dokumen diatur dengan rapi bagi memudahkan untuk anda mencari dan memeriksa expiry date setiap sijil dan juga medical. Ada beberapa syarikat dan kapal mempunyai Wi-Fi. Ini memudahkan anda untuk berhubung dengan ahli keluarga dan harap tidak disalahgunakan seperti download movie ataupun menggunakan torrent. Kebiasaannya, apabila menjelang perayaan, sama ada hari raya, hari gawai, hari Christmas, pesta Kaamatan, Deepavali, musim cuti sekolah, ramai yang tidak dapat join kapal. Pihak syarikat sudah selalu merancang lebih awal kerana seluruh Malaysia akan mengalami masalah kekurangan pelaut pada musim perayaan. Operasi kapal tidak seharusnya terganggu dan segala aktiviti diteruskan seperti biasa. Namun, inilah masanya bagi pelaut baru untuk menghantar resume, update resume anda untuk mencari peluang bekerja di atas kapal. 10 perkara asas untuk sign on ini tidak jauh bezanya dengan sign off juga. Kebanyakan proses dia hampir sama. Dan yang pertama adalah berkenaan dengan dokumen dan sijil. Sila cek dokumen dan sijil anda, mana-mana dokumen yang hampir expired, sila renew. Anda boleh menghubungi mana-mana training center yang terdekat dengan rumah untuk memudahkan anda mendapatkan jadual terkini berkenaan kursus yang ditawarkan dan merancang perbelanjaan bagi memudahkan anda membayar kursus, perjalanan, tempat tinggal dan juga makan. Kita sekarang ni berada di zaman IoT ataupun Internet of Things. Kebanyakan segalanya ada di dalam Facebook, ada di laman web dan segalanya di hujung jari saja. Bagi sponsor kru ataupun anda adalah kru daripada cadetship program, anda bolehlah menghubungi crewing anda untuk mendapatkan planning dan seterusnya senarai training center dan juga masa yang diperlukan untuk ke sana. Supaya ini akan memudahkan anda untuk plan jadual anda semasa untuk pergi kursus dan berapa lama masa yang diperlukan dan berapa banyak perbelanjaan yang diperlukan. Perkara kedua yang penting berkenaan apabila anda ingin sign on kapal adalah anda perlu menyemak status ataupun validity marine medical dan medical offshore anda. Umumnya mengetahui medical offshore valid selama 2 tahun. Semua ini bergantung kepada tahap kesihatan anda. Senarai pengambil perubatan anda boleh lihat di dalam video yang seterusnya ataupun di dalam description yang akan diletak di bawah, iaitu senarai pengambil perubatan untuk medical marine, iaitu senarai yang diluluskan oleh Jabatan Laut dan juga senarai pengamal perubatan yang diluluskan oleh pihak Petronas. Perkara yang ketiga, pasport. Pastikan pasport antarabangsa anda valid melebihi 1 tahun dan mempunyai 6 muka surat kosong di bahagian belakang. Jika kurang anda hendaklah memperbaharui pasport tersebut. Anda akan dinafikan untuk berlepas dari airport sekiranya tidak memenuhi requirement yang diberikan. Bagi pasport yang telah expired, anda digalakkan untuk pergi ke UTC kerana proses yang kerana proses untuk apply pasport yang baru hanya mengambil masa 1 jam sahaja, ataupun anda boleh menggunakan online application dan hanya pergi ke UTC untuk mengambil pasport baru anda. Pasport yang lama akan digunting di bahagian atas kanan dan kemudian pasport yang lama tu anda perlu bawa sekali sekiranya di dalam pasport yang lama masih mempunyai visa yang valid. Contohnya visa untuk kemasukan ke China, untuk kemasukan US, C1D ataupun work permit untuk Sabah Sarawak masih valid. Jadi bawa sekali pasport yang lama yang telah digunting dan juga pasport yang baru. Perkara keempat yang perlu anda tahu, perkara asas untuk sign on adalah SEA, ya ataupun kita kenali sebagai Seafarers Employment Agreement.
ataupun dipanggil crew agreement. Sebelum anda melangkah keluar daripada rumah, pastikan SCA anda telah diterima melalui email dan telah disign. Kemudian dihantar semula kepada pihak crewing melalui email. Ini adalah penting kerana mengikut MLC 2006, perjalanan anda daripada rumah sehinggalah sampai di kapal diuruskan sepenuhnya oleh pihak syarikat. Sentiasa berhubung dengan crewing anda di WhatsApp ataupun melalui talian telefon. Di dalam SEA, bukan hanyalah tertera bahagian gaji, nama kapal, jenis kapal dan tempoh bertugas, namun anda perlu melihat term and condition lain seperti insurans, polisi, had luggage, kehilangan luggage, worries area dan juga ada bahagian benefit. Kadang-kadang ada setengah syarikat mempunyai booklet mereka sendiri yang diletakkan NOK, bank details, beneficiary details dan juga next of kin di dalam tersebut. Perkara yang kelima yang anda perlu tahu adalah flight ticket. Pastikan nama anda betul di dalam flight ticket yang diberi. Nombor kad penalan sama tertera di dalam tiket anda jika anda ada pelaut Malaysia, manakala pelaut luar, pastikan sama nombor pasport di dalam tiket anda. Di dalam flight ticket juga anda akan terima tiket yang dicatatkan masa, tarikh, jumlah luggage yang dibenarkan. Dan sekiranya anda ada meminta makanan juga akan dinyatakan tersebut. Sebarang kesalahan pada tiket, anda hendaklah segera memberitahu crewing anda. Anda digalakkan untuk ke airport 3 jam lebih awal untuk penerbangan luar negara, manakala 2 jam lebih awal untuk destinasi domestik. Ini bagi mengelakkan traffic jam dan juga proses check-in luggage yang mengambil masa yang lama, menyebabkan anda terlepas flight tersebut. Perkara keenam yang anda perlu tahu semasa sign on adalah berkenaan dengan hard luggage, pakaian dan juga PPE. Sila pastikan berat luggage anda tidak melebihi syarat yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan. Klik pada website syarikat penerbangan dan type bahagian luggage untuk mencari berapakah hard luggage yang dibenarkan. Kebiasaannya hard luggage untuk domestik adalah 20 kilo, manakala penerbangan international adalah 30 kilo. Untuk PPE pula, kadang-kadang syarikat ada memberikan PPE di office sebelum anda membuat penerbangan ke international. Jika anda join kapal seperti Labuan, Miri ataupun Kemaman, kebiasaannya syarikat akan memberikan PPE anda di Kemaman, Labuan ataupun Miri. Anda perlu menyusun barang-barang tersebut bagi memastikan berat tidak melebihi hard luggage yang dibenarkan. Perkara ketujuh yang anda perlu tahu semasa sign on adalah perjanjian anak kapal. Mengikut NPM November Papa Mike yang bertarikh 6/2012, syarikat perkapalan hendaklah memastikan setiap pelaut yang bekerja di atas kapal menerima satu salinan perjanjian sign on yang telah ditandatangani oleh wakil syarikat, kapten dan juga pelaut itu sendiri. Satu kopi ataupun salinan perjanjian tersebut hendaklah disimpan di atas kapal dan satu salinan akan disimpan oleh pihak crewing. Perkara ke-8 yang anda perlu sign on untuk Jabatan Laut dan juga Immigration. Sign on ini adalah sebagai bukti anda join kapal dan untuk update seat time anda. Seat time juga diperlukan untuk kenaikan pangkat, menyambung pelajaran dan juga untuk memenuhi client requirement. Pastikan anda membuat pengecaman dan untuk sign on di dalam database Jabatan Laut dan juga Immigration. Perkara 9 berkenaan dengan work permit. Bagi pelaut asing ataupun pelaut yang bekerja di Sabah, Sarawak, anda diperlukan untuk mempunyai work permit yang valid, iaitu selama tempoh 3 bulan untuk minimum. Ini adalah penting bagi mengelakkan anda mengalami sebarang masalah immigration semasa send off di airport nanti. Dan sekiranya work permit anda hampir expired, sila maklumkan kepada captain ataupun chief officer di atas kapal untuk memaklumkan kepada pihak crewing supaya mereka akan melakukan work permit extension untuk anda. Perkara terakhir, asas untuk anda tahu semasa sign on adalah berkenaan dengan update next of kin, bank detail dan juga insurance beneficiary.
Sekiranya ada pertukaran maklumat berkenaan dengan bank detail pembahagian gaji yang dimasukkan kedua akaun yang berbeza, pastikan anda telah memaklumkan kepada kru anda melalui email dan mengisi borang. Ini untuk memastikan gaji anda dimasukkan mengikut tarikh yang telah ditetap oleh pihak syarikat. Semoga artikel berkenaan 10 asas sign-on ini bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.